Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pada murid-murid tahun 5 SK Kampung Kota. Hari ini kita sambung kelas PDPR Sains kita untuk tajuk elektrik dengan tajuk kecil yang baru iaitu faktor yang mempengaruhi penggunaan tenaga elektrik. Okey? Jadi kamu boleh buka buku teks kamu, muka surat 132. Okey. Jom kita lihat faktor yang mempengaruhi penggunaan tenaga elektrik. Tengok sini, baca sini. Tenaga elektrik menjadikan kehidupan kita lebih mudah dan selesa. Okey, macam-macam kegunaan tenaga elektrik. Okey, kamu nak buka lampu, kamu nak panaskan air, nak masak air. Kemudian mak kamu nak apa? Kisar makanan kan. Okey, menggunakan tenaga elektrik. Banyak nak buat kuih ke, nak buat kek ke, okey. Nak memudahkan kerja, okey. Buka kipas, buka aircon pun sama juga. Okay. Penggunaan peralatan elektrik secara tidak berhemah menyebabkan penggunaan tenaga elektrik yang tinggi. Kalau kamu tak berhemah dalam menggunakan peralatan elektrik harian, dia akan menyebabkan penggunaan tenaga elektrik yang banyak di rumah kamu. Okay? Kita perlu menanggung kos tenaga elektrik yang digunakan. Nak tanggung kos apa? Okey, hari tu cikgu dah cakap, tenaga elektrik mesti dijana. Baru kita boleh dapat tenaga tersebut. Okey, perlu dijana daripada sumber-sumber tenaga elektrik. Contohnya, empangan, adanya sumber tenaga air kan. Okey, empangan hidroelektrik, kemudian kincir angin. Okey, itu menggunakan sumber tenaga angin untuk menjana tenaga elektrik. Nak hasilkan dia, nak janakan dia, perlu banyak penggunaan mesin apa semua. Itu yang menyebabkan dinamakan kos. Okay? Kos tenaga elektrik yang digunakan. Kamu kena bayar lah. Bukan boleh dapat free tenaga elektrik tu. Kena dijana. Jadi ada kosnya. Ada bayarannya. Okay? Penggunaan tenaga elektrik secara berhemah dapat mengurangkan bil elektrik bulanan kita. Kadang-kadang kamu tengok setiap bulan atau 2 bulan sekali. Okay? Cikgu rasa macam setiap bulan. Ada orang pekerja tenaga nasional berhad datang rumah kamu. Dia tengok, dia cek pada meter elektrik di luar rumah kamu. Dia nak baca berapa banyak penggunaan tenaga elektrik bagi bulan tersebut. Kemudian dia akan bagi satu slip, satu bil. Tengoklah berapa banyak kamu guna. Lagi banyak tenaga elektrik kamu guna, okay, family kamu guna, lagi meningkat bil elektriknya. Okay. Cuba kita tengok situasi rumah ni. Okay. Di tingkat atas ni. Menggunakan kipas berbanding dengan penyaman udara. Okey. Cara berhemah untuk elakkan penggunaan tenaga elektrik yang terlalu banyak. Okey, kita guna kipas. Okey. Tak perlu guna aircon, tak perlu guna penyaman udara setiap hari. Okey. Kerana apa? Penggunaan kipas lebih kurang menggunakan tenaga elektrik berbanding penggunaan penyaman udara. Tapi tengoklah kalau dah panas sangat kan tak tahan. Tapi janganlah buka aircon ni sampai 24 jam. Oi, siapa nak bayar 24 jam? Okey. Tengok seterusnya. Menutup suis lampu semasa tidur. Ini tengok, cuba kamu tanya diri kamu. Siapa yang tidur semasa tidur dia tutup lampu? Ada orang takut gelap, dia buka lampu, buka terang-terang, lepas tu tidur dalam terang-terang. Jadi itu akan menyebabkan penggunaan tenaga elektrik yang lebih tinggi. Jadi nak jimat tenaga elektrik, tutup lampu waktu kamu tidur. Janganlah takut tidur dalam gelap. Okey. Seterusnya, apa lagi ni yang berhemahnya? Okey. Tidak membiarkan peralatan elektrik terpasang jika tidak digunakan. Kamu tengok ruang tamu ni. Televisyen terbuka. Lampu terpasang 2 biji. Aircon pun bernyala. Tapi ada tak orang? Tak ada orang. Tak ada orang, nak buat apa? Buka semua. Siapa nak tengok TV? Siapa yang nak dengar radio tu? Siapa yang nak sejukkan badan? Jadi apa nak buat? Tutup. Kena tutup dan tutup untuk kurangkan penggunaan tenaga elektrik. Okey, tengok seterusnya.
Oh, ni di dapur. Ini di dapur ni penting ni. Nampak macam mudah je, remeh je benda ni, tapi dia penting. Tidak membiarkan peti sejuk terbuka untuk jangka masa yang lama. Buka peti sejuk tu, pastikan dah ambil barang yang diperlukan, tutup balik. Jangan biar terbuka lah lama. Sebab apa? Dalam peti sejuk ni dia ada gas untuk menyejukkannya. Jadi bila kamu tak tutup rapat, gas itu akan keluar. Makanan dalam ni tak sejuk. Jadi bila tak sejuk, apa nak buat? Dia kena perlukan masa yang lebih lama untuk menyejukkan makanan tersebut. Maka penggunaan tenaga elektrik meningkat. Okey? Jadi kena tutup lah. Jangan biar lama-lama. Itu salah satu cara untuk menjimatkan tenaga elektrik. Okey, gunakan peralatan elektrik dengan berhemah. Okey, kita tengok pusat seterusnya. Cikgu ni tanya, apakah faktor yang mempengaruhi penggunaan tenaga elektrik? Apa faktornya? Okey, kita tengok sini. Dia ada petunjuk kuning dan oranye. Okay, kalau kuning, petunjuknya kuning, apa dia? Jenis peralatan elektrik. Ni faktor dia. Tengok jenis peralatan elektrik. Ada yang guna banyak elektrik, ada yang kurang menggunakan tenaga elektrik. Kemudian, tempoh penggunaan peralatan elektrik. Berapa lama kamu pakai? Sejam, 2 jam, sehari, 2 hari. Itu cara dia. Ada faktor-faktor yang menentukan penggunaan yang mempengaruhi penggunaan tenaga elektrik. Okey. 2 faktor tadilah, jenis dengan tempoh penggunaan. Okey, kita tengok info sains. Teknologi hijau. Pernah dengar tak teknologi hijau? Okey, teknologi hijau ni, jom kita baca. Ialah kaedah penghasilan produk atau pengeluaran yang mampan. Okey, dengan menggunakan sumber yang boleh dikitar semula, bersifat mesra alam dan tidak menyebabkan pencemaran alam sekitar. Ini dia teknologi hijau. Okey, kaedah penghasilan produk. Okey, produk atau pengeluaran macam contoh barangan lah. Barangan yang mampan, yang elok, yang sumbernya boleh dikitar semula, lepas tu tak mencemarkan alam sekitar. Okey, mesra alam. Mesra alam, masa mesra alam. Mesra alam ni mungkin dia senang terurai kan. Bila kita buang dia ke, dia dah habis pakai ke, dia mudah diuraikan, tak mencemarkan alam sekitar. Contoh aplikasi teknologi hijau adalah dengan menggunakan lampu diod pemancar cahaya, light emitting diode, atau kamu biasa dengar LED, lampu LED. Ini teknologi baru yang digunakan sekarang ni, lampu LED. Okey, lampunya lebih terang. Okey, untuk pencahayaan yang menjimatkan tenaga elektrik. Lampunya lebih terang dan juga menjimatkan tenaga elektrik. Okey, jom kita lihat contoh bawah ni. Ni kita tengok yang lampu ni dulu. Lampu LED. Ini lampu LED baru. Kalau kamu pergi kedai elektrik, kamu akan jumpa dia akan tulis dekat kotaknya lampu LED ataupun LED lamp. Okey. Ni pun ataupun lampu Kalimantan padat. Ni pun boleh juga ni. Dia mengurangkan penggunaan tenaga elektrik, menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Ni lampu filamen, lampu lama. Lampu filamen ni kalau kamu tengok dalam dia tu dia ada wire dia. Wire dia tu yang biasa, yang lama punya lah. Okey. Yang ini sekarang ni lampu filamen ni dia kiranya dia banyak guna tenaga elektrik. Kita nak jimatkan penggunaan tenaga elektrik, kita gunakan dua ni, lampu LED dengan lampu Kalimantan padat. Okey. Kita tengok seterusnya faktor-faktor ni lah. Okey, tadi dia kata warna kuning untuk jenis peralatan elektrik. Jenis peralatan elektrik inilah tadi penggunaan lampu ni. Kita baca warna kuning ni. Okey. Menggunakan lampu jimat tenaga seperti lampu LED dan lampu Kalimantan padat berbanding dengan lampu filamen. Itu cikgu cakap tadi, gunakan dua ini. Yang ini tak perlu guna dah, sebab dia yang dua ni lebih menjimatkan tenaga elektrik. Okey. Lepas tu yang ni tadi warna oranye apa dia? Tempoh penggunaan peralatan elektrik. Warna oranye kita tengok tempoh penggunaan. Ni. Ini warna oranye ni, penggunaan. Mengurangkan penggunaan pemanas air semasa mandi. Kita kalau contoh kalau kamu duduk kat kampung,
Pagi-pagi air memang sejuk apa semua kan. Ada yang suka mandi air panas. Lepas tu tiap-tiap pagi, tiap-tiap hari nak pakai air panas. Cubalah sekali-sekala guna air biasa, tak perlu air panas. Kita kurangkan penggunaan. Okey? Seterusnya kita tengok apa lagi. Cuba kita tengok apa yang cikgu ni cakap berkaitan dengan 3 gambar kat atas ni. Okay, nyatakan amalan yang dapat menjimatkan penggunaan elektrik dalam situasi di atas. Cikgu ni suruh cakap amalan yang dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik dalam 3 situasi ini. Jom kita tengok situasi pertama. Dekat dapur ke? Apa cara untuk kita kurangkan penggunaan tenaga elektrik kat situ? Ada orang tak dalam dapur tu? Kat dapur tu tak ada orang. Jadi apa nak buat? Tutup lampu ni. Okey. Kemudian lihat ni. Ibunya masak air guna cerik biasa. Cerik yang menggunakan dapur gas. Okey. Tak perlu guna cerik elektrik. Dapat kurangkan penggunaan tenaga elektrik. Okey. Kalau yang ni dekat tempat basuh baju ni, kita tengok sini ada 2 mesin sini. Apa pasal ada dua mesin ni? Mesin apa? Yang satu ni mesin basuh. Yang ini bukan. Yang ni mesin basuh. Yang ini mesin pengering. Ini mesin pengering. Apa guna mesin pengering? Nak keringkan baju. Kenapa nak ada mesin tu? Kadang-kadang ada family yang tinggal di rumah yang tinggi, macam duduk dekat apartmen ke, dekat kondominium ke. Kadang-kadang perumahan itu tak disediakan tempat sidai kain. Jadi mereka perlu menggunakan mesin pengering ni untuk keringkan baju. Tapi kalau kita yang rumah ni kat luar tu boleh sidai baju, ada ampaian apa semua, tak perlulah ada mesin pengering. Okey, jimat tenaga elektrik. Okey. Kemudian tengok, ada tak orang dalam tempat basuh baju ni? Tak ada. Jadi apa nak buat dengan lampu ni? Tutup lampu bila tak digunakan. Okey. Seterusnya gambar ni macam mana nak kurangkan penggunaan tenaga elektrik? Okey. Tenaga elektrik bukan peralatan dekat rumah je. Kereta ni pun tenaga elektrik. Betul? Okey. Dia menggunakan bahan api fosil kan, minyak, petrol. Pun nak kena bayar juga. Okey. Jadi mana lagi menjimat tenaga? Guna kereta ke guna basikal kalau nak pergi tempat yang dekat? Yang menjimatkan tenaga, kita gunalah basikal. Tapi penatlah sikit. Tapi dapat mengurangkan penggunaan tenaga elektrik. Dan kamu tengok sini, dekat garaj kereta ni, ada orang tak? Tak ada orang. Apa dia buat dengan lampu ni? Dia tutup. Bagus ke tidak? Bagus. Okey, dapat mengurangkan penggunaan tenaga elektrik. Ini semua kamu boleh amalkan di rumah kamu. Macam mana kamu nak jaga rumah kamu supaya tidak banyak menggunakan tenaga elektrik. Jadi, cikgu harap kamu faham dalam topik ini ada 2 faktor mempengaruhi penggunaan tenaga elektrik, iaitu jenis peralatan elektrik. Ada yang jimat tenaga elektrik, ada yang banyak menggunakan tenaga elektrik. Satu lagi, tempoh penggunaan tenaga elektrik. Tempoh penggunaan peralatan elektrik. Lama atau sekejap kamu menggunakan peralatan elektrik tersebut. Jadi kita sambunglah kita nanti pada masa akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye.